KPM. Didik TV KPM. Halo, Assalamualaikum dan selamat sejahtera kepada anda semua yang sedang menyaksikan Sukses SPM 2021 bersama dengan saya selaku host anda, Wani Kerry untuk hari ini. Okey, macam biasalah Wani akan tanya dulu anda semua macam mana, sihat ke tak ni? Sebab ialah sekarang ini kita masih lagi belum menang ya sebagai rakyat Malaysia. Jadi pentingnya untuk anda sama-sama bertanggungjawab demi memutuskan rantai COVID-19 ini dengan sentiasalah pakai hand sanitizer, pakai pelitup muka dan jaga penjarakan sosial sekurang-kurangnya 1 meter. Dan ingat, jika tiada urusan penting, jangan keluar rumah. Alright? Okey. Jadi untuk kali ini, sukses agak istimewa kerana studio kita didekorasikan dengan penuh, ada banyak bendera Malaysia di studio sekarang ini bagi kita mengingati dan memupuk semangat patriotisme dalam diri. Kerana sekarang ini, kita dah nak pun menyambut bulan kemerdekaan. Jadi sama-samalah kita ambil semangat itu dan kita nak belajar subjek hari ini, iaitu subjek sejarah. Sangat kenalah dengan topik kita hari ini kan. Jadi kalau nak tahu siapa guru kita, mari kita saksikan dulu profil guru kita pada hari ini. Mempunyai pengalaman selama 15 tahun dalam mengajar subjek ini. Dan dari Kuantan, Pahang, kita bawakan guru kita pada hari ini iaitu Cikgu Nur Hayati. Assalamualaikum Cikgu, apa khabar? Waalaikumsalam, khabar baik. Sihat, Alhamdulillah. Ya? Semangat. Baju kita pun lebih kurang sama tema kita ya Cikgu. Ya. Okey, jadi selamat datang ke Studio Sukses hari ini. Tapi sebelum kita nak tahu topik apa yang akan Cikgu pilih, seperti biasalah Cikgu pun dah biasa datang ke Studio Sukses. Kita nak buat sanitasi tangan dulu di sebelah sini sebagai langkah pencegahan awal kita pada hari ini. Cikgu boleh pakai hand sanitizer. Saya sanitize dahulu. Ya. Wani pun pakai. Jaga jarak pun sudah. Pakai mask pun kekal sepanjang masa. Dan sekarang ini sebelum nak tahu topik Cikgu, kita rahsiakan dulu. Kita nak berkenalan dengan 6 murid dari 3 sekolah yang berbeza hari ini. Istimewa kali ini. Sangat istimewa, mesti lebih meriah kan Cikgu? Okey, jadi jom kita persilakan ke 6 murid bersama dengan kita hari ini. Assalamualaikum, selamat sejahtera. Apa khabar semua murid-murid? Mana suaranya tu? Sihat ke tak tu? Kak Wani nak tahu anda bersemangat ke tidak hari ini? Apa khabar semua? Khabar baik. Alhamdulillah. Itulah semangat kita nak dengar hari ini ya Cikgu. Jadi jom kita nak berkenalan dengan mereka semua. Kita mulakan dengan Ifah. Sila bagi tahu nama anda, umur dan juga cita-cita anda. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Ifah binti Khairul Hisham daripada Sekolah SMK Mat Kilau. Cita-cita saya untuk menjadi seorang peguam sivil. Wah, menjadi peguam sivil. Hebat. Alright, terus kita nak tanya Hafi. Hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Muhammad Hafi bin Muhammad Ramlan dari Sekolah Menengah Kebangsaan Mat Kilau. Cita-cita saya ingin menjadi pemain profesional dalam bidang e-sport. Wow, menarik juga di situ Hafi. Seterusnya kita nak tanya Atika. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Nurin Atika binti Hamdan dari SMK Puteri Ampang. Saya bercita-cita untuk menjadi seorang doktor. Nak jadi doktor apa tu secara spesifiknya tu? Doktor pakar bedah umum. Okey, sama-sama kita doakan untuk Atika. Seterusnya kita nak tanya Izzatul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Izzatul Hamid binti Muzaffar Shah. Saya dari Sekolah Menengah Kebangsaan Puteri Ampang. Saya bercita-cita untuk menjadi seorang pensyarah. Wow, pensyarah di universiti ya semestinya. Okey, seterusnya kita nak tanya Sushmita. Salam sejahtera. Nama saya Sushmita Dewadas daripada Sekolah Menengah Kebangsaan Wangsa Melawati. Cita-cita saya adalah untuk menjadi seorang pakar kardiologi. Wow, menarik Sushmita. Dan akhir sekali kita ada Daniel. Hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Muhammad Daniel Hakim.
Saya berumur 16 tahun, sekolah di SMK Wangsa Melawati. Cita-cita saya untuk menjadi doktor pakar bedah jantung kardiothoracic. Wow, cikgu hebat-hebat anak murid cikgu hari ini. Okey, sama-sama kita doakan untuk mereka semua dan itulah dia 6 murid dari SMK Mat Kilau Kuantan Pahang, SMK Puteri Ampang Kuala Lumpur dan SMK Wangsa Melawati Kuala Lumpur. Baik cikgu, jadi kita dah berkenalan dengan mereka dan katanya cikgu ada sediakan satu video menarik ya cikgu? Ya, saya ada sediakan satu video dan untuk anak-anak murid-murid cikgu di dalam studio dan juga murid-murid di luar sana. Okey, tonton video ini. Merdeka! 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 Okey, jadi kita dah saksikan video yang telah pun disediakan untuk anda semua dan sekarang ini kita mesti nak tahulah kan apa yang mereka dapat daripada menonton video sebentar tadi. Jadi bila kita dah nampak tadi laungan kemerdekaan ya yang dilaungkan dipimpin oleh Tunku Abdul Rahman, laungan 7 kali laungan merdeka itu. Okey, jadi cikgu nak tanyalah anak-anak murid cikgu. Okey, jadi cikgu akan panggil Susmita dahulu. Okey, jadi apa erti kemerdekaan pada diri anda? Pada kamulah sebagai remaja, kan? Ya, silakan Susmita. Pada pendapat saya, secara umum, kemerdekaan bermaksud negara bebas daripada penjajahan asing. Selain itu, pemerintah juga dapat mentadbir negara mengikut acuan yang kita hendak. Serta masyarakat juga bebas menikmati kesejahteraan dan kemakmuran negara. Tetapi, kepada saya, erti kemerdekaan adalah saya bebas menentukan hala tuju diri saya untuk mencapai masa hadapan yang cemerlang. Sekian, terima kasih. Okey, bagus sekali jawapan Susmita. Terima kasih Susmita. Okey, jadi saya nak panggil pula seorang lagi pelajar wakil lelaki. Jadi saya akan panggil Hafi ya. Hafi, apa erti merdeka kepada anda? Silakan Hafi. Silakan. Bagi saya pula, maksud kemerdekaan bagi diri saya ialah kemerdekaan bermaksud bebasnya minda dan jiwa seseorang menerusi pembentukan jati diri dari 4 aspek, iaitu dari aspek akhlak, bahasa, pendidikan dan sikap cinta akan negara. Ya. Maksudnya dia dah ada diserapkan ya elemen-elemen patriotik cinta sejarah itu ya. Betul. Okey, itulah dia kita dah dengarkan pandangan dari Hafi dan juga Susmita apa itu kemerdekaan bagi mereka. Dan kalau anda semua perasan, semua murid kita hari ini memakai baju tradisional dan baju kebangsaan Malaysia, cikgu. Yes, wow, inilah dia semangat yang kita inginkan kerana sekarang ini kita pun tak lama lagi akan menyambut Hari Kemerdekaan pada 31 Ogos akan datang ini. Dan kalau anda sudah bersedia, murid atas talian, bolehlah tunjuk thumbs up dekat Kak Wani kalau dah bersemangat dan bersedia untuk subjek kita hari ini. Alright, jadi bagus. Simpan dulu tenaga tu sebab sekarang ini kita nak berehat seketika dan anda yang di rumah jangan ke mana-mana. Kita kembali selepas ini dalam Sukses SPM 2021. Didik TV, Didik TV, KPM. Didik TV, KPM. Bertemu kembali dalam Sukses SPM 2021 bersama dengan saya Wani Carey dalam subjek kita hari ini sejarah. Tu dia cikgu tu sasul-sasul hari ni. Okey, dan kita bersama lagi dengan Cikgu Nur Hayati Muhammad Razan dari SMK Mat Kilau Kuantan Pahang. Jadi cikgu, topik apa yang telah cikgu pilih untuk pembelajaran kita hari ini? Okey, jadi untuk pembelajaran pada hari ini memandangkan kita sekarang berada pada bulan kemerdekaan. Jadi memang kenalah topik kita yang akan kita bincangkan iaitu berkaitan dengan pemasyhuran kemerdekaan siri yang pertama. Kali ini kita ada siri pertama, siri kedua. Okey, yang mana siri pertama ini saya dan siri kedua dia akan dikongsikan oleh rakan guru saya lah, rakan guru yang lain. Okey, so untuk hari ini, okey, jadi kita terus Jadi tajuknya adalah berkaitan pemasyhuran kemerdekaan. Jadi ini adalah topik dalam tingkatan 4 bab 10 yang mana okey dalam sinopsis apa yang kita belajar dalam tajuk ini ialah kita melihat apakah itu merdeka.
Okey, tadi anak-anak murid di talian telah pun berkongsikan pendapat mereka tentang merdeka itu. Okey, jadi dalam perspektif sebagai seorang remaja, dan saya nampak cita-cita mereka yang bukan main hebatnya. Betul. Okey, jadi macam seolah-olah bertepatan. Jadi semangat kemerdekaan itu sebenarnya boleh membawa kepada kita untuk berusaha menjadi pelajar yang lebih bermotivasi. Jadi merdeka itu adalah kebebasan dan usaha untuk mendaulatkan nusa bangsa yang telah diperjuangkan oleh pelbagai etnik di negara kita. Dan kalau kita lihat dalam topik ini, okey, ini adalah salah satu daripada topik di bawah tajuk Kemerdekaan Persekutuan Tanah Melayu 1957 lah. Jadi kalau kita lihat ada topik-topik yang telah pun dibincangkan dalam siri-siri sebelum ini, dan dalam SK ataupun kita kata standard kandungan 11.4 ini, pemasyhuran kemerdekaan Tanah Melayu, yang mana dalam intipati yang kita nak fokuskan ialah kemerdekaan itu adalah yang kita nak terapkan ialah kepentingan untuk kita menghargai perpaduan kaum, kebebasan kita untuk memilih pemimpin menggunakan saluran demokrasi yang ada, menghargai ketokohan pejuang-pejuang yang telah pun memperjuangkan kemerdekaan negara, dan seterusnya yang penting sekali ialah untuk menaikkan semangat cinta akan negara dalam diri kita sebagai warga negara Malaysia. Ya. Okey. So kalau kita lihat di sini, okey, apakah objektif yang kita nak capai dalam pembelajaran kita pada hari ini, murid-murid? Okey, jadi kita ada dua perkara ataupun dua objektif yang akan insya-Allah akan dapat dikuasai oleh murid-murid, iaitu pertama, pengertian kemerdekaan, dan yang kedua ialah menerangkan persediaan, menyambut pemasyhuran kemerdekaan. Jadi tadi kan laungan 31 Ogos 1957. Kalau kita berada di stadium pada ketika itu, saya rasa semangat kita boleh gambarkan bagaimana perasaan kita terujanya, gembiranya kerana telah bebas daripada penjajahan. Betul. Jadi sekarang sayangnya sebab COVID kita pun tidak dapat pergi berkumpul untuk bersama-sama untuk menyambut kemerdekaan. Tetapi kita boleh menyambutnya dengan cara yang bersesuaian dengan keadaan semasa lah. Jadi pada 31 Ogos 1957 negara kita mencapai kemerdekaan. Yang ini adalah berita tentang liputan berita yang ada ketika itu tentang kemerdekaan ini. Telah dipaparkan dalam laman-laman ataupun melalui media-media yang ada ketika itu, menunjukkan betapa pemasyhuran kemerdekaan ini merupakan satu peristiwa yang sangat-sangat ditunggu ataupun diraihkan oleh rakyat Tanah Melayu ketika itu. Betul, the big moment. Ya, the big moment. Jadi dalam objektif yang pertama pembelajaran kita pada hari ini ialah kita nak tahu apa itu erti merdeka. Kemerdekaan ini secara umum kalau kita lihat, yang ini anak-anak murid boleh rujuk pada buku teks sejarah. Yang mana dalam buku teks sejarah ini, di sini hanya mungkin sebahagian saja daripada petikan ataupun maksud yang diberikan oleh tokoh-tokoh, tapi saya akan highlightkan pada kata kunci lah. Jadi kita lihat secara umumnya merdeka itu ialah bebas. Betul lah, bebas. Jiwa kita bebas, kita merdeka. Dan kemerdekaan itu berkait rapat dengan kedaulatan. Ya. Jadi menurut Kamus Dewan, bebas di sini adalah bebas daripada penjajahan, kurungan atau naungan. Jadi kita bebas dari naungan kerajaan British. Dan mengikut tokoh, ini adalah tokoh-tokoh luar negara yang mana telah memberikan pandangan mereka tentang erti merdeka, iaitu Syed Jamal ad-Din Al-Afghani. Jadi kalau lihat di sini, saya highlightkan pada yang saya highlightkan warna merah, semangat kebangsaan. Jadi perjuangan kemerdekaan menurut Syed Jamal ad-Din ini, kemerdekaan merupakan perjuangan bagi menghadapi penjajah yang hendaklah disertai dengan semangat kebangsaan, atau dalam bahasa Arabnya jinsiyah. Dalam sejarah kita belajar bahasa Arab, bahasa Yunani kan. Jadi ada elemen-elemen bahasa lain yang kita belajar. Jinsiyah dan juga semangat cinta akan tanah air yang merdeka, wataniyah.
Jadi wataniyah ni sebenarnya kita dah tahu. Wataniyah kita selalu kadang-kadang perkataan askar wataniyah. Jadi sebenarnya wataniyah itu adalah dari bahasa Arab yang mana maksudnya ialah cinta akan tanah air yang merdeka. Jadi tokoh yang kedua pula di sini ialah Rashid Ridha. Jadi dia keyword dia kedaulatan dan kekuatan. Merdeka itu merujuk kepada kedaulatan dan kekuatan sebuah negara adalah untuk membebaskan diri daripada penjajahan Barat. Kemudian tokoh ini adalah Ketua Menteri Sabah yang pertama. Tuan Fuad Stephen yang mana dalam buku teks kita lihat menurut Tuan Fuad Stephen ni merdeka itu ialah melalui Merdeka Keselamatan Sosial Borneo Utara. Jadi keyword dia kalau soalan ini dalam soalan objektif, so yang saya warnakan merah ni maksudnya hin lah dalam soalan objektif kan. Jadi nanti kita tengoklah keselamatan sosial Borneo Utara dan penduduk peribumi serta generasi seterusnya selepasnya akan lebih terjamin. Sebab dia rujuk pada sosial. Kemudian kita lihat juga tokoh-tokoh, masih lagi tokoh luar negara. Mahatma Gandhi. Wani kenal kan Mahatma Gandhi? Kenal, sebab ini kalau saya rasa bila kita berbincangkan tentang tokoh-tokoh nasionalis, Mahatma Gandhi ini adalah satu tokoh yang kita rasa memperjuangkan kemerdekaan India dengan cara yang pada saya nampak seperti halus kan, sebab dia mogok lapar tetapi sebenarnya memberikan kesan yang sangat besar kerana mendapat sokongan daripada penduduk di negara India tersebut. Jadi apa pendapat Mahatma Gandhi tentang merdeka? Jadi merdeka itu maksudnya perlu merangkumi politik, ekonomi dan moral. Jadi setiap negara berhak menguruskan sendiri. Berhak menguruskan sendiri, mengurus apa dia? Negara. Walaupun supaya setiap komuniti hidup dalam harmoni. Jadi keywordnya berhak mengurus sendiri. Kemudian yang ini tokoh Nelson Mandela. Jadi bila kita nampak Nelson Mandela, saya tak pastilah, tapi pada generasi kami dan juga saya yakin pada audiens yang berada di luar sana mungkin biasa dengan tokoh ini. Nelson Mandela ini memperjuangkan hak kaum dia di negaranya yang mana berlaku kita kata diskriminasi berdasarkan warna kulit. Jadi di sinilah kita lihat maksud yang diberikan kemerdekaan itu menurut pandangan Nelson Mandela ini, dia kata merdeka itu bukan hanya satu pertempuran untuk melawan sekumpulan ataupun warna kulit, tetapi satu pertempuran terhadap sebuah sistem yang menindas. Sebab kita lihatlah latar belakang yang mana mereka ini menentang sistem yang diamalkan di negara tersebut yang menindas kaum pribumi. Betul. Dan seterusnya yang ini merupakan tokoh dari negara jiran kita Indonesia, iaitu Presiden Soekarno. Yang mana menurut Soekarno merdeka itu bermaksud bebas selama-lamanya. Bebas. Jadi masih lagi kita lihat merdeka mestilah bebas. Jadi kebebasan ini bermaksud termasuklah kebebasan untuk berfikir. Kita boleh bebas untuk bertindak daripada politik penindasan dan rejim yang autokratik. Jadi di sinilah kita lihat dan kita ada lagi tokoh-tokoh yang ini sebab kita tadi nampak tokoh ini melaungkan merdeka sebanyak 7 kali. Jadi ini Tunku Abdul Rahman. Bapa kemerdekaan kita. Yang mana pada pandangan beliau kemerdekaan ini adalah ibarat tempat perhentian dalam perjalanan yang jauh bagi mewujudkan sebuah negara baharu yang berdaulat. Jadi raja perlu berkhidmat untuk negara baharu. Rakyat. Raja pula. Rakyat yang perlu berkhidmat. Kita lah. Jadi kita yang perlu berkhidmat untuk negara kita yang kalau kita lihat dalam waktu itu negara yang baharu merdeka, dan kita sekarang pada hari ini kita berkhidmat untuk negara kita yang telah pun merdeka untuk memastikan kedaulatan negara kita itu terpelihara. Tuan Temenggung juga anak baring. Apa pandangan beliau tentang merdeka? Jadi melalui kemerdekaan itu, keselamatan negeri akan lebih terjamin dan akan menjadi lebih kuat. Yang ini saya ambil sebahagian. Jadi boleh rujuk pada buku teks. Jadi ini sebab untuk inilah sebab dalam slot sukses ni, saya ambil sebagai satu untuk recall
Okey, apa yang akan mungkin membantu kita untuk menjawab soalan objektif maupun soalan struktur. Dan tokoh yang terakhir yang memberikan pandangan ialah Tun Dr. Mahathir, yang mana menurut beliau merdeka bukan sekadar bebas daripada pencengkaman kuasa dan minda penjajah. Jadi merdeka ialah kita menghayati semangat jiwa yang merdeka. Dengan menyayangi negara kita sepenuh hati. Dia sayang negara. Kalau kita sayang negara, maksudnya kita kena berusaha menjadi warga yang berguna dan memanfaatkan kepada negara kita. Okey? Jadi kalau kita ambil maksud-maksud ini, maka kita akan dapat memupuk jati diri warga yang Malaysia yang bertanggungjawab. Ya, cikgu, nak tahu macam mana sebenarnya rakyat itu sayang akan negaranya. Contoh yang paling kita nampak adalah apabila atlet-atlet negara kita mewakili Malaysia ke Sukan Olimpik Tokyo. Di situ bila ada wakil negara yang sedang bertanding, semua akan duduk depan TV untuk support negara Malaysia walaupun mereka tidak kenal atlet itu. Betul. Itu sudah cukup menunjukkan bahawa tingginya semangat cinta setiap rakyat. Ya, betul. Jadi sangatlah relevan sebenarnya kan. Berlaku pula sekarang sukan itu berlaku pada bulan kemerdekaan negara kita, dan kita lihat sebenarnya walaupun kalau kita tengok mereka itu atlet-atlet kita ni mewakili negara kita dalam bidang dalam sukan-sukan mereka, tetapi kita lihat semangat yang mereka tonjolkan, mereka sedar bahawa mereka mewakili negara. Ya. Jadi kegemilangan mereka di persada dunia dalam persada sukan akan mencerminkan kegemilangan dan juga kehebatan negara Malaysia. Betul. Jadi dia ikon ataupun kita panggil sebagai duta. Duta dalam bidang sukan. Okey. Kita nak pergi ke soalan terus ya, cikgu. Kita tanyalah kan. Asyik dengar je jadi budak-budak. Budak-budak. Kalau kita lihat kan, anak-anak murid kita yang kat Google Meet kita pun, bilalah cikgu nak tanya. Sebab dia orang semua semangat ni. Semua bakal doktor. Nampak tak sabar dah tu nak menjawab soalan hari ini. Saya tak tahu. Kali sekarang ni cikgu ada soalan. Cikgu harap murid-murid di luar sana, di Google Meet juga dapat melihat soalan yang pertama dalam soalan objektif ini. Kita lihat ya. Soalan, petikan ucapan daripada tokoh tentang maksud kemerdekaan. Kemerdekaan ibarat tempat perhentian. Tempat perhentian yang jauh bagi mewujudkan sebuah negara baharu yang berdaulat. Rakyat perlu berkhidmat untuk negara baharu. Berusaha dengan tenaga. Jadi ada keyword kat situ kalau ingat lagi apa yang kita bincangkan tadi. So pilihan jawapan A, Soekarno, Mahatma Gandhi, B, C, Nelson Mandela, dan D, Tunku Abdul Rahman. Jadi Wani, saya panggil Wani lah. Nak panggil, boleh panggil murid-murid kita ni. Selain daripada yang dua, kita dengar suara murid-murid yang lain juga kan. Tadi kita dah dengarkan pandangan Sushmita dan Hafi. Sekarang ni Kak Wani nak pilih Izzatul untuk jawab soalan pertama hari ini. Jawapan saya ialah Tunku Abdul Rahman Al-Haj. Tunku Abdul Rahman. Jadi jawapannya adalah D. Anda yakin dengan jawapannya? Kan dia macam mau juta yakin macam Anda rancangan yakin? dia. Anda yakin? Yakin jawapan? Ini pelajar-pelajar cemerlang, insya-Allah lah ya. Masing-masing akan dapat capai cita-cita mereka. Kita tengok adakah jawapan itu tepat? So dalam menjawab soalan objektif, teknik untuk menjawab soalan objektif, dia tekniknya ialah pertama kita mesti memahami kata tugas. Jadi kalau kita lihat di sini, kemerdekaan tadi sebab kalau kita lihat siapa, jadi orang lah, tokoh lah. Kemudian kita lihat apakah pembayang jawapan. So kalau kita lihat tadi saya highlightkan beberapa perkataan dalam penyataan ataupun idea yang diberikan oleh tokoh-tokoh ini. Ibarat tempat perhentian. Siapa yang nyatakan ibarat tempat perhentian tadi? Rakyat berkhidmat untuk negara yang baharu. Jadi kita lihat sisih jawapan yang tidak berkaitan dengan topik. Jadi yang tidak berkaitan dengan topik, yang ini boleh rujuklah pada buku teks muka surat 235, yang mana kalau kita lihat jawapan A. Soekarno ini bebas selama-lamanya. Sebab Soekarno tadi disebut bebas selama-lamanya. Mahatma Gandhi pula sebab dia memperjuangkan tadi hak. Maksudnya hak menguruskan sendiri walaupun sukar. Kemudian Nelson Mandela sebab dia menentang kepada sistem
Nelson Mandela menentang sistem. Okey. Kemudian jadi jawapan tepatlah D. Okey, bagus Izzatul. Daripada 40 soalan, satu soalan dah dapat jawapan yang tepat. Okey. Ya. So kita kemudiannya berdasarkan pada objektif pertama tadi, pengertian kemerdekaan, saya berikan satu contoh soalan struktur yang mana soalan pertama ialah pengertian kemerdekaan yang bawa markah 2. Okey, bahagian B pula, saya typing error tu, nyatakan pengertian kemerdekaan mengikut pandangan tokoh. Jadi, kalau untuk yang A tadi, maksudnya secara umum. So, yang B itu ialah mengikut pandangan-pandangan tokoh tertentu. Ya. Okey, jadi 4 markah di sini, ada 2 tokoh, bermakna setiap soalan itu ada 2 markah. 2 markah lah. Okey, jadi siapa nak cuba jawab? Untuk soalan struktur. Mungkin kita ambil satulah untuk soalan yang pertama dahulu. A. Untuk soalan A, boleh Kak Wani pilih Daniel? Boleh. Okey, cuba. Jelaskan pengertian kemerdekaan. Kemerdekaan bererti bebas daripada pengaruh kuasa asing Okey. dan tidak mempunyai pengaruh daripada kuasa lain. Itu jawapan Daniel sendiri ke atau jawapan buku teks Daniel? Jawapan saya sendiri. Jawapan okey, sendiri. jawapan sendiri. Okey, kita Mari tengok kita jawapan lihat. sendiri tu. Ada pilihan jawapan. Okey, adakah dia menepati untuk 2 markah? Okey, kita lihat. Kemerdekaan bererti bebas daripada cengkaman kuasa asing. Tadi Daniel ada sebut. Jadi dah dapat 1 markah Daniel. Okey, merdeka juga bebas, bererti bebas menentukan pemerintahan dan hala tuju negara. So, berdasarkan pada jawapan yang diberikan oleh Daniel tadi, hanya dapat 1 markah daripada 2 markah yang diperuntukkan. Okey. So, Tunku Abdul Rahman. Jadi tadi dalam soalan objektif tadi dah ada Tunku Abdul Rahman kan? Ya, ni yang seronok kalau dalam exam cikgu dah ada tanya, kita ambil je, letak je balik Itu kan pun cikgu. kalau ingat. Kalau ingat kan? Kalau So, ingat. objektif tu sebenarnya membantu untuk kita menjawab soalan kertas 2. Okey, jadi siapa yang kita nak panggil ni untuk menjawab soalan ni? Okey, Kak Wani nak panggil Atika. Okey. Kemerdekaan ibarat tempat perhentian dalam perjalanan jauh bagi mewujudkan sebuah negara baharu yang berdaulat. Okey, itu sahaja jawapan? Untuk 2 markah? Okey. Rakyat perlu berkhidmat untuk negara baharu, berusaha dengan tenaga dan fikiran bagi mencipta satu bangsa baharu dengan cita-cita keadilan dan kebebasan. Okey, jadi kita lihat memang kalau saya dengar tadi jawapan memang lengkap lah. Okey. Yeah. Jadi kalau kita lihat ni kira macam ulangan balik. Okey, jadi jawapan ni maksudnya tempat perhentian, okey, kemudian rakyat berkhidmat untuk negara yang baharu, itu adalah perkara ataupun poin-poin yang telah pun di-highlightkan dalam pernyataan berkaitan dengan pendapat Tunku Abdul Rahman berkaitan dengan kemerdekaan. Dan yang seterusnya ialah pendapat Mahatma Gandhi. Okey. Kak Wani nak tanya siapa lagi belum? Tanya Hafi lah. Hafi? Ni saya. Okey, sila jawab. A2. B2. B2. B2, kemerdekaan perlu merangkumi politik, ekonomi dan moral. Setiap negara berhak menguruskan sendiri negaranya walaupun sukar supaya setiap komuniti hidup dalam keadaan harmoni. Okey, betul tak jawapan Mari tu? kita lihat. Saya rasa macam tak. Okey, betul tak Wadi? Betul, cikgu. Hafiz betul, Hafiz? Betul, Hafi. Dia senyum kat situ. Okey, maksudnya merangkumi. Jadi merdeka itu merangkumi bidang politik, ekonomi dan moral. Jadi berhaklah kita, setiap negara berhak untuk menguruskan negara sendiri. Barulah dianggap sebagai negara yang merdeka, negara yang berdaulat. Ya, okey. Kita dah jawab satu soalan untuk soalan struktur. Ada masa lagi tak sebelum kita berehat? Dan sekarang cikgu, kita nak bagi rahsia dululah. Kita bagi mereka tergantung dulu nak jawab soalan lepas ni. Okay. Sebab kita nak bagi mereka rehat dulu cikgu. Kita nampak semangat, tak sabar nak jawab soalan tu. Tapi simpan dulu, lepas ni baru anda boleh jawab lebih banyak soalan hanya dalam Sukses SPM 2021. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Didik TV KPM.
Bertemu kembali dalam Sukses SPM 2021 bersama dengan saya Wani Kerry dalam subjek kita sejarah dan khususnya tajuk kita adalah Pemasyuran Kemerdekaan Siri 1. Masih lagi bersama dengan Cikgu Nur Hayati dari SMK Mat Kilau Kuantan Pahang dan 6 murid dari 3 sekolah yang berbeza pada hari ini. Jadi sebentar tadi kita dah buat soalan struktur Cikgu dan sekarang kita nak sambung lagi. Jadi kalau anda sudah bersedia, mari kita belajar untuk subjek sejarah. Persilakan tadi Cikgu. kita dah pun lihat tadi soalan struktur yang mana soalan A dan B. Jadi kita dah ada di situ ada 6 markah. So soalan struktur ini satu soalan rangkumannya membawa jumlah markah 10 markah. Jadi soalan yang C tu kebiasaannya ialah soalan kita panggil soalan kebat. Okey, kebat ini umumnya dia terbahagi pada kebat fakta dan kebat terbuka. Jadi kita lihatlah kalau kebat terbuka itu maksudnya murid-murid boleh memberi jawapan berdasarkan pengetahuan mereka. Okey, so kita lihat di sini pada pendapat anda. Okey, anda, mengapa negara perlu merdeka? Jadi untuk menjawab, kita lihat di sini kata tugas bagi soalan ini ialah mengapa. Bila mengapa, maksudnya kerana. Mengapa kamu makan? Kerana saya lapar. Mengapa kamu tidur? Kerana saya mengantuk. Tapi dalam sejarah jangan tidur Okey. Okey, so kita ada banyak benda yang kita nak kongsikan di sini. Okey, jadi untuk menjawab soalan ini, okey, untuk yang segmen ini saya memberikan jawapan dahulu. Okay, kita simpan tenaga murid-murid kita di talian. Okey, sebab kita ada banyak lagi soalan yang saya akan kemukakan kepada mereka. Okey, jadi kita lihat di sini pada pendapat anda. Jadi maksud cara menjawab pendapat saya, jadi kita ambilkan daripada soalan itu kita jadikan sebagai intro kepada jawapan kita. Okey, pada pendapat saya, negara perlu merdeka. Okey, mengapa? Kerana. Mengapa? Supaya. Itulah kata tugas, kata hubung atau penanda wacana yang sesuai. Okey, yang saya warnakan dengan hijau ini merupakan fakta. Okey, rakyat dapat menentukan hala tuju sendiri ataupun hala tuju negara. Yang ini ada dalam pengertian merdeka tadi. Ya. Kan? Jadi fakta yang kita dah pun hafal dalam periksa kita hafal lah macam-macam hafal kan. Okay, jadi masukkan untuk menjawab soalan kebat. Okey. Menentukan hala tuju negara macam mana? Tanpa pengaruh kuasa luar. Okey. Kemerdekaan dapat memajukan bangsa dan negara. Okey, kemudian selain itu, penggunaan penanda wacana. Jadi kalau awak lihat di bahagian paparan itu, fahami kata tugas, wajib jawab dalam bentuk esei ataupun ayat lengkap, penggunaan penanda wacana. Okey, selain itu, oleh itu negara merdeka bagi membolehkan rakyat bebas daripada cengkaman penjajah. Oleh itu rakyat tidak menjadi hamba dalam negara sendiri. Okey. Jadi di sini bolehlah dapat 4 markah. Ataupun kalau kita pecahkan tadi menentukan hala tuju negara, dan kalau kadang kita tak tahu macam mana cara skema lembaga peperiksaan ke apa ke, kita tak tahu, tetapi kita lihat kelazimannya, dia boleh jadi 1 markah, dia boleh jadi dipecahkan pula 2 markah. Sebab seperti biasa murid-murid di sekolah juga telah dibiasakan oleh guru dengan soalan-soalan, dan lihat pada contoh soalan, tengoklah skemanya macam mana. Tapi di sini kita lihat ada 4 markah dan mungkin tambah tolaklah akan ada 6 markah seterusnya. Ya. So kita lihat kemudian dalam bahagian yang kedua ini, persediaan untuk menyambut pemasyuran kemerdekaan itu, sebab sebagai satu hari yang sangat bermakna, jadi dah tentulah segala persediaan perlu dilaksanakan ataupun dirancang dengan amat baik supaya dia dapat diingati oleh masyarakat, oleh rakyat. Okey, jadi ada 2 persediaan di sini kalau kita lihat ialah dari segi fizikal. Okey, jadi di sini saya cuma memberikan paparan pada raja-raja saja atau gambar saja. Yang kita lihat macam mana dah tentulah menyediakan tempat-tempat untuk di manakah tempat yang disediakan untuk momen untuk merakamkan peristiwa yang kita tunggu itu. Peristiwa pemasyuran kemerdekaan. Jadi Stadium Merdeka telah dibina pada ketika itu. Kemudian kalau kita lihat lagu Negaraku dicipta dan juga dimainkan untuk hari yang bersejarah tersebut. Bendera persekutuan diperkenalkan. Jadi kalau sebut bendera, kemudian adanya bunga raya kan sebagai
bunga kebangsaan dan juga memperkenalkan jatah negara. Okey, jadi Wani, asyik tanya murid-murid di Google Meet ya. Di talian sahaja. Jadi saya nak tanya Wani pula. Okay? Alamak. Okey, tanya apa tu cikgu? Okey, saya tahu Wani boleh jawab ni. Okey, Wani tahu tak siapakah orang ataupun individu yang bertanggungjawab mereka bendera negara kita? Tak silap cikgu, masa sekolah menengah saya ada ingat nama beliau ni. Tak silap namanya Muhammad bin Hamzah. Okey, jom kita tanya anak-anak murid di talian. Betul ke tak jawapan Kak Wani ni? Betul ke tidak? Murid-murid kalau semua? betul, thumbs up. Kalau tak yakin awak kena macam ni. Ya. Siap. Okey. Hafiz bagi nampaknya dua Kak lagi Wani kan? boleh ambil kertas sejarah sekali lagi lah cikgu. Okey, jadi memanglah Muhammad bin Hamzah merupakan individu yang telah bertanggungjawab. Dia sebenarnya kalau kita lihat satu macam pertandingan telah diadakan untuk mereka bendera daripada 337 penyertaan. Jadi akhirnya selepas beberapa sesi, jadi bendera yang direka oleh Muhammad bin Hamzah ini telah dipilih. Dan kalau kita ikut momen yang paling diingati ialah pada 23 Februari 1950. Majlis Raja-Raja telah mempersetujuilah rekaan bendera ini. Wow. Yang akan digunakan pada 31 Ogos 1957. Ya, sangat hebat cikgu. Okey. Dan persediaan seterusnya adalah dari segi jawatan kuasa sambutan lah. Maksudnya pada hari kejadian, nak memastikan bahawa sambutan itu diingati, sambutan itu dirasai oleh masyarakat, rakyat Tanah Melayu ketika itu kan. Berkorban-korban mereka datang dari ceruk kampung, sanggup datang. Kata pada waktu itu bukanlah mudah untuk mereka bergerak, tetapi mereka berkumpul di stadium Merdeka itu untuk bersama-sama. Kata nak merdeka. Betul. Bersama-sama dengan Tunku Abdul Rahman untuk melaungkan merdeka itu. Kalau saya mungkin excited sikit sebab merdeka kan. Jadi kita lihat di sini adanya jawatan kuasa sambutan yang mana tugas jawatan kuasa ini adalah untuk memastikan majlis sambutan ini adalah meriah. Jadi di dalam jawatan kuasa ini juga adanya khusus telah diadakan kepada pegawai-pegawai ini, pegawai kerajaan yang terdiri pada 300 orang pegawai kerajaan 3 hari. Mereka berkhusus. Khusus apa? Khusus untuk protokol. Sebab maksudnya kalau kita lihat pada hari kejadian ataupun hari pemasyhuran itu, jadi majlis ini akan dihadiri oleh delegasi ataupun orang daripada maksudnya daripada pelbagai negara. Jadi kita lihat ini adalah persediaan dari segi sambutan. Jadi kita ada satu lagi contoh soalan objektif, iaitu berdasarkan soalan tadilah pada paparan tadi. Apakah peranan utama jawatan kuasa fizikal? Kak Wani belum dengar lagi suara Ifah. Ifah, cuba jawab Ifah. Cikgu boleh tolong ulang soalan tadi? Soalan dia berdasarkan senarai berikut dengan sambutan pemasyhuran kemerdekaan adanya jawatan kuasa persediaan fizikal dan jawatan kuasa sambutan. Jadi soalannya ialah apa peranan utama jawatan kuasa fizikal? Maksudnya yang pertama tadi. A ialah melaksanakan protokol. Adakah mereka nampak pada soalan ni? Paparan soalan? Ya. Ifah nampak tak? Okey. Nampak. Cuba Ifah jawab. Saya yakin jawapan saya C. Yakin jawapan menunjukkan identiti negara. Ifah bakal peguam kan? Betul ke? Kalau saya salah, betul InsyaAllah. InsyaAllah bakal peguam. Kita lihat adakah jawapan bakal peguam kita ini tepat dengan kehendak soalan. So seperti biasa, tekniknya faham kata tugas, apakah peranan. Jadi sisih jawapan yang tak berkaitan. Kemudian kalau kita lihat, di sini jawapan dia melaksanakan protokol, dah tentulah sambutan. Menghias bandar, sambutan, menonjolkan identiti negara. Sebab dalam paparan pertama tadi pelbagai diperkenalkan, bunga raya, lagu negaraku, bendera, semua itu merupakan identiti negara kita yang diperkenalkan buat pertama kalinya kepada rakyat Tanah Melayu. Ya.
dan mempromosikan tu dah tentulah pada bahagian masuk Bahagian dalam yang sambutan. lain. Okey. Dan satu lagi soalan objektif. Yang ni berkaitan dengan salah satu daripada peranan ataupun kita lihat langkah dalam jawatan kuasa sambutan. Okey, jadi harap pelajar-pelajar ataupun murid-murid di talian, adakah murid-murid dapat lihat soalan ini? Okey, jadi cikgu tak bacalah. Mengapakah kursus tersebut diadakan? Boleh Kak Wani minta Sushmita untuk jawab? Maaf, cikgu boleh tolong ulang sebab tak nampak soalan. Tak nampak soalan. Okey. Okey, so kalau kita lihat menjelang pemasyuran kemerdekaan, pegawai kerajaan dikehendaki menjalani kursus khas berkaitan protokol 300 orang tadi. Okey, mengapa kursus itu diadakan? Okey, A, memeriahkan sambutan, B, menonjolkan identiti negara, C, mengiringi pegawai jemputan luar negara, dan D, memastikan majlis pemasyuran berjalan lancar. Okey, apa jawapan Sushmita? Jawapan saya D. D, memastikan majlis pemasyuran berjalan lancar. Okey, kita terus tengok adakah tepat jawapan tersebut. Okey, jadi kata tugas tadi protokol. Okey, protokol. Jadi dah tentulah protokol ini ialah untuk kita mengiringi jemputan-jemputan khas. Kan sebab ini adalah satu majlis yang kita kata rasmi. Okey, jadi kalau kita lihat kata kunci jawapan itu pembayang jawapan, maka jawapan paling tepat sebenarnya ialah C. Okey, protokol tadi. Mengiringi pegawai. Mengiringi tetamu-tetamu daripada pelbagai negara ini. Okey. So, ni kita nak tengok rahsia. Dalam sejarah kali ini yang sangat istimewa bulan kemerdekaan, cikgu akan memberikan rahsia teknik untuk menjawab esei kebat. Ya, rahsia, tapi hari ini tidak akan menjadi rahsia lagi cikgu. Kerana akan diberitahu kepada mereka semua. Okey, kita adakah kita kena bagi mereka bersedia dulu, rehat dahulu? Boleh lagi cikgu. Kita pergi dulu nak tahu apa yang ada dalam ini. So, rahsia pertama, yang saya nak kongsikan dengan murid-murid sama ada di atas talian maupun di luar sana. Okey, untuk kita menjawab soalan kebat, maka kita kena mengetahui konsep dan istilah sejarah. Jadi dalam topik kita pada hari ini ada beberapa istilah yang sentiasa kita gunakan, iaitu hari ini saya nak menerangkan maksudnya konsep kemerdekaan. Okey, telah dibincangkan, saya rasa kita tak perlu nak ulas lagi. Okey, kedaulatan dan perpaduan kaum. Okey, so saya rasa kita tunggu dahulu untuk mereka berfikir apakah maksud. Mungkin dengan nak fikir-fikir, ingat-ingat balik apa maksud kedaulatan itu, kan? So mungkin boleh kita tu. Okey, kedaulatan, daulat. Okey. Kedaulatan. Kedaulatan. Cikgu nak tanya mereka apa maksud kedaulatan ke cikgu? Saya rasa saya tak nak tanya tu, tapi saya nak mereka terangkan apa ciri-ciri negara berdaulat mengikut fahaman mereka. Okey, jadi jom kita nak tanya Atika. Apa ciri-ciri negara berdaulat? Okey, ada 4 ciri-ciri negara berdaulat. Pertama, mempunyai pemerintahan. Kedua, mempunyai sempadan. Ketiga, mempunyai perundangan. Dan akhir sekali, mempunyai rakyat. Memang baguslah. Complete. Saya jadi macam teruja. Saya jadi rasa seronok sebagai guru. Memang seronok kalau pelajar murid dapat menjawab lah kan. Murid-murid kita dapat menjawab dengan baik ya. Mereka memang bersedia dan memang faham apa yang nak dibincangkan pada hari ini. Okey, bila kita kata negara yang berdaulat. Jadi kalau kita lihat kat sini saya bagilah maksud. Jadi mungkin untuk juga rujukan kepada murid-murid yang di luar sana yang mungkin selama ini mereka terlepas pandang. Okey. Jadi maksud kemerdekaan kita dah bincangkan maksud kemerdekaan tadi. Okey, saya terus pergi pada maksud kedaulatan, yang mana kedaulatan ataupun konsep kedaulatan dalam soalan sejarah ada soalan konsep ataupun istilah. Yang mungkin dalam soalan struktur ataupun esei. Okey, kekuasaan tertinggi dan kewibawaan sesebuah negara yang bebas serta mempunyai hak untuk melaksanakan pemerintahan dan pentadbiran negara. Okey, dan perpaduan kaum. Selalu kita sebut perpaduan kaum, tapi faham tak apa sebenarnya maksud perpaduan kaum itu? Okey, jadi di sini saya revealkan ataupun saya tunjuk, saya kongsikan maksud perpaduan kaum ialah apabila merujuk kepada keadaan rakyat daripada pelbagai etnik,
agama dan wilayah. Hidup dengan aman dalam masyarakat yang bersatu. Jadi, untuk menjawab soalan-soalan kebat, maksudnya kita boleh masukkan konsep atau maksud yang kita belajar pada hari ini di dalam jawapan kebat kita. Ya, sebab itu pentingnya untuk kita tahu konsep, istilah dan juga maksudnya. Kalau kita letak je konsep cikgu tapi tak kena dengan ayat tu, salah juga kan cikgu? Sebab kita kalau boleh, kita dah hafal, bukan kita nak jawab untuk soalan fakta saja, tapi kita nak masukkan fakta yang telah kita bersusah payah hafal tu, kita masukkan dalam menjawab soalan kebat. Okey, itu dia. Kita dah kenali beberapa konsep dan istilah di sini. Jadi lepas ni ada lagi soalan yang akan kita buat bersama-sama dengan Cikgu Nur Hayati dan anda jangan ke mana-mana. Kembali selepas ini dalam Sukses SPM 2021. Didik TV KPM. Bertemu kembali dalam Sukses SPM 2021 dalam subjek kita hari ini, sejarah. Alright, di segmen yang terakhir ini, buat kali terakhirnya Kak Wani nak tanya murid di atas talian, adakah anda masih bersemangat untuk subjek kita hari ini? Untuk teruskan dengan soalan esei seterusnya. Okey, jadi mereka dah bersedia. Cikgu dah sedia ya, Cikgu? Saya sangat bersedia. Okey, jadi jom kita belajar esei bersama dengan Cikgu Nur Hayati. Bersilakan. Okey, tadi saya dah dedahkan satu rahsia untuk teknik menjawab soalan esei kebat, terutamanya ialah dengan menggunakan konsep. Maksud yang kita belajar, ada 3 istilah. Tadi sebenarnya ada banyak lagi istilah, integrasi nasional, okey. Jadi saya cuma dedahkan ada 3 tadi. Okey, bagaimana kita nak menjawab esei kebat menggunakan konsep tadi, dan juga sebenarnya kita boleh menggunakan rukun negara. Saya selalu dalam sharing atau perkongsian saya dengan murid-murid, saya selalu menerapkan tentang rukun negara ini sebab dia boleh membantu kita untuk menjawab soalan esei. Okey. Jadi saya rasa sebagai rakyat Malaysia yang mempunyai semangat cinta negara, okey, dah tentu semuanya kita di sini telah pun tahu apakah 5 prinsip rukun negara. Jadi kita terus pergi kepada soalan esei. Jadi soalan esei pertama yang saya sediakan di sini ialah, okey, contoh soalan ini, bagaimanakah kita berupaya melahirkan generasi yang mampu mengukuhkan pembinaan negara bangsa pada masa hadapan? Bunyinya macam susah. Ya, 8 macam markah berat pula tu, sangat. Cikgu. 8 markah pula tu. Ya Allah, macam mana kita nak jawab? Sebenarnya, okey, menjawab esei sejarah kebat sebenarnya sangat mudah. Kan? Jadi nak mudahnya macam mana? So kita sebiasa, okey, dari kat sini bagaimana caralah, okey. Bagaimana cara untuk kita nak lahirkan generasi yang boleh mengukuhkan pembinaan negara bangsa. So di sini saya berikan satu contoh jawapan bagaimana kita nak terapkan 2 tadi rahsia yang saya telah pun kongsikan, iaitu masukkan konsep dan juga macam mana kita nak masukkan rukun negara itu di dalam jawapan esei kita. Okey, so kalau lihat pada perenggan pertama, di sini kalau lihat ada ikon ataupun rajah rukun negara tadi. Okey, logo. Jadi jawapan kat sini membayangkan apa yang saya gunakan ialah rukun negara. Okey, sebab bagaimanakah kita berupaya, maksudnya cadangkan cara. Okay? Jadi cadangan pertama bagi melahirkan generasi yang mampu mengukuhkan pembinaan negara bangsa ialah, caranya ialah rakyat Malaysia perlu menghayati sepenuhnya prinsip-prinsip rukun negara. Okey, jadi rakyat Malaysia, so di sini dah dapat 1 markah. Tanpa mengira kaum, sama ada Melayu, Cina, India dan lain-lain. Ada ayat contoh. Dalam ayat pertama sudah ada 2 markah. Berapa markah? 8 markah. Untuk menjawab soalan kebat, mesti ada fakta, huraian, contoh, dan saya bukanlah kata nak wajibkan, tetapi saya menggalakkan adanya ayat inference. Okey, jadi di sini saya akan kongsilah apa itu ayat inference. Okey, jadi sebab kita perenggan pertama ni fokus pada prinsip rukun negara, jadi ayat seterusnya, prinsip rukun negara mampu memperkukuh dan mempereratkan perpaduan kaum di Malaysia. Melalui prinsip kelima, huraian lagi. Okay? Melalui prinsip kelima, setiap rakyat perlu sentiasa bersopan santun dan berakhlak mulia. Okey? Jadi, kalau warna merah ini, inilah ayat inference.
Inference ni sebenarnya rumusan kecil bagi fakta. Fakta pertama, inference bagi fakta pertama. Kalau terangkan tentang rukun negara, jadi dengan rukun negara, dia kesan dia ialah keharmonian masyarakat akan terpelihara. Harmoni. Ya. Kalau makmur, kita lebih pada ekonomi lah. Okey, kita lihat ada perenggan yang kedua. Dalam perenggan kedua, saya menerapkan yang konsep. Bagaimana konsep yang kita telah hafal boleh membantu kita mendapat jawapan seterusnya. Okey, jadi kita gunakan penanda wacana untuk fakta yang kedua, itu seterusnya kita sebagai rakyat Malaysia perlu mengamalkan konsep perpaduan kaum. Tadi dalam 3 konsep yang saya kongsikan, perpaduan kaum. Apa maksud perpaduan kaum? Okey, ini ialah fakta. Jadi ayat kedua itu ialah maksudnya perpaduan kaum tadi. Okey, perpaduan kaum merujuk kepada keadaan rakyat daripada pelbagai etnik, agama, wilayah yang hidup dengan aman dalam masyarakat yang bersatu. Okey, dapat? Yang kita dah hafal untuk menjawab soalan fakta, kita masukkan. Okey? Kemudian, walaupun rakyat Malaysia menganut agama berbeza, saya tak ambil lah tadi rakyat Malaysia pelbagai kaum. Saya ambil pula dalam contoh yang kat sini, saya fokus pada agama pula berbeza. Okay, kepelbagaian agama itu, jadi apa contoh agama yang ada di negara kita? Okey, contohnya agama Islam, Kristian, Buddha, tetapi mereka saling menghormati. Okey, tadi bagi contoh agama tadi 1 markah sebagai contoh dan huraian dia. Walaupun agama berbeza, tetapi hormat menghormati antara satu sama lain, inference dia, kesan dia, hasilnya, okey, keadaan ataupun keamanan negara terjamin. Okey. Jadi ini perkongsian saya pertama dalam soalan esei kebat yang pertama. Saya ada 2 soalan. Jadi saya akan terus kepada soalan yang kedua. Okey? Yang kedua mesti lebih kurang seperti yang tadi juga, kan, Ya, cikgu? lebih kurang. Tapi sebab kita nak supaya mereka faham, di sini kita lihat soalan itu kata tugasnya ialah cadangkan juga. Bagaimana kita nak mengekalkan negara ini supaya terus berdaulat. Jadi jadi kita ambil ayat di hadapan tu ialah cadangan pertama bagi mengekalkan negara ini supaya terus kekal berdaulat ialah memupuk semangat patriotik dalam kalangan rakyat. Jadi kalau kita lihat semangat patriotik itu sendiri ada maksud dia, patriotisme. Betul. Kan? Okey, Malaysia mempunyai penduduk pelbagai kaum, Melayu, Cina, India, okey. Lepas tu semangat patriotik ini penting untuk diterapkan setiap generasi. Okey, merujuk jadi patriotisme. Okey, maksud patriotisme saya dah beri kat sini, perasaan cinta yang mendalam terhadap negara serta sanggup mempertahankan sejarah, bahasa, undang-undang, warisan dan budaya. Itu ialah maksud patriotisme. Sebab kadang-kadang maksud patriotisme dan nasionalisme hampir sama. Cuma adalah perbezaan dia. Jadi kalau pelajar ataupun murid-murid yang di luar sana dan juga di Google Meet dah biasa, kalau macam murid-murid cikgu dah biasakan dalam menggunakan e-flashcard, memory.com tu saya dah buat. Okay, mereka untuk hafal, okay, drilling, maka mereka akan ingatlah maksud nasionalisme dan membezakan maksud patriotisme. Okey, dan akhir sekali cikgu. So di sini sama jugalah kalau kita lihat konsep ideologi tadi, okay, rukun negara diamalkan di sekolah, okay, prinsip sama juga saya ambil prinsip yang kelima. Jadi sebenarnya dalam mana-mana prinsip kita boleh guna, negara yang berdaulat, maksudnya kita ada keluhuran perlembagaan. So siapakah yang kita boleh gunakan ayat-ayat yang sesuai. Okey. Yang ini sekadar cadangan. Okey. Jadi jawapan mungkin berbeza. Yang penting saya memberikan satu perkongsian bagaimana kita nak menggunakan prinsip hukum negara yang kita dah biasa daripada kecil untuk dibawa masuk ke dalam Dewan Perperiksaan sebagai menyokong jawapan kebat kita. Okey. Jadi, komplit 8 markah untuk soalan esei. 8 markah lah. Tapi di sini kalau kita tengok ada banyak kan. Tetapi 8 markah ini ada satu juga kalau kita tidak ada soal jawapan inference ataupun soalan kita tidak ada inference, okay, sekiranya penanda itu secara rubrik, maka kita tak akan dapat 8 markah. Walaupun fakta kita banyak, tetapi sebab tidak ada inference, maka kita akan berada pada aras yang bawah. Mungkin maksimum 4 markah sahaja. Ya, betul.
Jadi itulah dia teknik dan cara menjawab untuk dapatkan markah yang cemerlang. Jadi cikgu, nampaknya kita sudah tiba ke penghujungnya. Mungkin cikgu ada rumusan dan cikgu boleh berikan rumusan cikgu itu secara ringkas hari ini, cikgu. Okey, so rumusan saya, tadi berkait dengan tema kemerdekaan kita. Merdekakanlah diri kita, jadilah diri kita sebagai warga negara yang mempunyai jati diri yang orang kata kukuh, yang kuat, sebagai dan kemudiannya bersedia untuk kita memberikan balik kembali berkhidmat kepada negara kita agar negara kita akan kekal gemilang, berdaulat dan juga dikenali dalam pelbagai aspek seperti kita punya hero-hero kita lah dalam bidang sukan yang sedang berjuang ketika ini. Okey, baik. Jadi sekian sajalah pembelajaran kita untuk subjek sejarah hari ini. Sekali lagi Wani ucapkan terima kasih kepada Cikgu Nur Hayati binti Razan, Muhammad Razan, maafkan saya, dari SMK Mat Kilau Kuantan Pahang, dan terima kasih diucapkan kepada Nur Ifah, Muhammad Hafi, Nurin Atikah, Nur Izzatul Hani, Sushmita dan juga Daniel Hakim. Kak Wani doakan yang terbaik pada anda semua dan semoga dapat markah yang cemerlang untuk sejarah ini dan berjaya mencapai cita-cita anda semua. Okey? Alright, jadi sekian saja dari saya, Wani Kerry. Kita jumpa lagi pada episod akan datang hanya dalam Sukses SPM 2021. Bye-bye! Didik TV KPM. Assalamualaikum dan selamat sejahtera kepada semua calon SPM 2021. Jadi pada kesempatan ini saya menyeru kepada semua calon SPM 2021 supaya lebih bersemangat untuk mencapai kecemerlangan dalam peperiksaan nanti. Segala cabaran dan juga norma baru pembelajaran yang sedang kita hadapi sekarang ini, anggaplah ia sebagai pemangkin untuk anak-anak lebih berusaha dan lebih berjaya pada masa akan datang. Dan sebagai warga negara Malaysia, merdekakanlah jiwa dan minda kita untuk menjadi bangsa yang merdeka sepanjang zaman. Sekian, terima kasih. Thank you.